Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, salam perkongsian maghrib bersama dengan saya Umar Aziz. Ahlan Kak Nur Ani Ahmad, Nur Rohidah Ani, Ayu Muhammad, Bunga Lawang, Zimah Don, Zabaria Muhammad Yusuf, Zuraida Siddiq, Rodita binti Usman, Norazia Mukhtar, Siti Arfah dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Ahlan kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Kita mulakan pertemuan kita tidak lain tidak bukan dengan memperbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al huda wad dalalati 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Kita pada malam ini nak membicarakan serba sedikit tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam ini kita nak bicarakan tentang berkenaan tentang pakaian Nabi dan juga gurauan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diambil daripada kitab Nurul Uyun yang mana merupakan salah satu kitab sirah yang ringkas namun padat pengisiannya. Lalu kita ambil daripada kitab Nurul Uyun. Ahlan kepada sahabat yang bersama, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, sebar luas dan juga tag kepada rakan-rakan yang lain. Maka pada malam ini kita nak membicarakan tentang pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita dah belajar dalam kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, namun kadangkala ulangan adalah baik untuk ingatan dan juga untuk pemahaman. Maka di sini kata penulis buku adalah wa kana yalbasus suf. Nabi SAW suka memakai pakaian yang diperbuat daripada bulu biri-biri. Maka ini ada dalam kitab Nurul Uyun. Nabi memakai pakaian yang diperbuat daripada bulu biri-biri. Wa yanta'ilul makhsuf. Nabi SAW suka memakai capal ataupun selipar yang diperbaiki, bukan selipar baru. Lalu Nabi SAW memakai pakaian yang diperbuat daripada bulu, menunjukkan tawaduknya Nabi SAW. Bulu biri-biri, minta maaf, daripada bulu biri-biri. Dan yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa yanta'ilul makhsuf. Nabi suka memakai capal ataupun selipar yang diperbaiki, bukan kasut baru. Maksudnya kasut yang dah lama, Nabi suka makhsuf, suka tampal dengan tapak yang baru. Bila koyak, Nabi tampal lagi dengan tapak yang baru. Bila rosak, Nabi tampal lagi, Nabi perbaiki. Menunjukkan zuhudnya dan sederhananya kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pakaian Nabi. Kita kalau ada kasut yang dah rosak, kita buang. Ataupun kadangkala kasut masih elok, kerana kita dah biasa kehidupan di bandar, kita beli kasut baru. Bukanlah tercela, tidak. Tetapi cumanya menunjukkan Nabi suka memakai al-makhsuf,
kasut yang dah rosak Nabi suka perbaiki. Ini adalah kesederhanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa sederhananya kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai kasut yang diperbaiki, capal yang diperbaiki. Kemudian yang ketiga, wala yata'annaku fi malbas, Nabi tidak pernah bermewah-mewah dengan pakaian. Ini menunjukkan kesederhanaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita pernah belajar pada petang tadi dalam pertemuan ulang kaji sirah, Nabi sallallahu alaihi wasallam suka untuk menampal pakaian yang koyak. Kita kalau koyak, kita jahit sekali masih koyak, kita letak dalam almari, kita beli baju baru. Itu kita, sebab kita mampu. Dan kita pun duduk di bandar, kita dah biasa dengan lifestyle begitu. Tapi Nabi SAW, Nabi tak suka bermewah-mewah dengan pakaian. Bahkan pakaian Nabi kebanyakannya ada tampalan. Ada tampalan pada pakaian Nabi SAW. Ini kesederhanaan luar biasa baginda Nabi SAW. Suka memakai kasut yang diperbaiki, capal yang diperbaiki. Suka memakai pakaian yang sederhana, tidak suka memakai pakaian mewah. Bahkan pakaian Nabi SAW adalah pakaian yang bertampal, yang ada tampalan. Lalu apakah jenis pakaian yang Nabi SAW suka daripada sudut material? Maka di sini dalam kitab Nurul Uyun menyebut, wa ahabbul libasi ilaihi al-hibarah min burudil Yaman. Bila kita baca dalam kitab Syama'il pun benda yang sama. Pakaian yang digemari oleh baginda adalah hibarah, iaitu sejenis baju yang diperbuat daripada kapas yang memiliki lakaran ataupun memiliki akan garisan daripada jahitan, dan pakaian ini dibuat di Yaman. Kalau kita baca dalam kitab Asy-Syama'il, Nabi suka hibarah, Nabi SAW juga suka qamis. Ini antara pakaian yang Nabi SAW suka pakai. Lalu kalaulah pakaian hibarah Nabi suka ianya mempunyai garisan daripada jahitan tersebut, yang mana padanya ada warna merah dan juga adanya warna putih. Lalu ini semua kita dah belajar dengan detail dalam Syama'il Muhammadiyah. Antara pakaian yang Nabi suka adalah hibarah yang diperbuat di Yaman, dan Nabi SAW juga menyukai qamis. Apakah lagi yang Nabi SAW akan laku? Nabi kerap membaca doa ketika mana memakai pakaian. Lalu Nabi SAW kerap membaca doa. Maka di sini kata penulis buku, Nabi SAW setiap kali memakai pakaian baru, Nabi SAW akan membaca doa berikut, yang mana kita dah baca juga doa yang sama dalam kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Allahumma lakal hamdu kama albastani, as'aluka khairah wa khaira ma suni'alah wa a'udzu bika min syarrih wa syarri ma suni'alah, sallallahu alaihi wasallam. Apakah terjemahannya? Allahumma, ya Allah, lakal hamdu, hanya bagimu segala pujian, kama albastani, seperti mana engkau telah pakaikan kepadaku pakaian ini. As'aluka khairah, aku memohon kepadamu ya Allah kebaikan daripada pakaian ini. Wa khaira ma suni'alah, dan kebaikan yang dibuat daripada dan untuk pakaian ini. Wa a'udzubika min syarrih, dan aku memohon perlindungan daripada kejahatan pakaian ini. Wa min syarri ma suni'alah, dan sebarang kejahatan yang diperbuat untuk pakaian ini. Lalu ini doa yang Nabi baca ketika mana memakai pakaian baru. Lalu antara pakaian yang Nabi SAW suka adalah Nabi suka warna putih. Nabi SAW juga menyukai warna merah. Dan Nabi SAW juga pernah memakai akan pakaian berwarna hijau. Ini antara pakaian-pakaian warna yang Nabi SAW pakai. Adapun detail pakaian ini kita telah bincangkan dalam kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Ini sekadar ulangan.
Dan nanti Al-Fadhil Ustaz Hazri ketika mana daurah ringkasan Syama'il pada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad 28 hari bulan 1 akan menyentuh juga tentang pakaian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu daripada sudut pakaian, itu pakaian yang Nabi suka, sama ada hibarah ataupun qamis. Daripada sudut warna, penulis buku di sini menyebut 3 warna: putih, merah dan juga hijau. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata penulis buku, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai dan memakai kain pelikat. Wa rubbama labisal izar al-wahid laisa alaihi ghairuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai izar dan memakai kain pelikat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai kain pelikat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memakai seluar, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai kain pelikat. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ketika mana pada hari Jumaat, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memakai baju warna merah, pakaian warna merah, kata penulis buku. Wa yalbasu yaumal jumu'ah burdahul ahmar. Baginda pernah memakai pada hari Jumaat baju baginda yang berwarna merah. Dan Nabi SAW juga memakai serban di kepala. Wa ya'tam. Nabi SAW juga memakai serban. Ini antara sunnah yang mana saya juga jarang mengamalkan. Waktu belajar tahfiz dulu memang selalu pakai serban, tapi sekarang ini dah jarang pakai. Tetapi antara sunnah Nabi SAW untuk memakai serban. Nabi SAW juga memakai serban. Selain tadi kita baca pada hari Jumaat, kadangkala Nabi memakai pakaian berwarna merah. Lalu Nabi SAW memakai serban. Wa yalbasu khataman min fiddah. Nabi SAW juga mempunyai cincin yang diperbuat daripada perak. Naqshuhu Muhammad Rasulullah. Dan Nabi SAW tertulis pada cincin baginda seperti mana yang kita dah belajar pada kitab Syama'il, tertulis pada cincin baginda perkataan Muhammad Rasul Allah. Dan Nabi SAW akan pakai cincin itu pada tangan kanan, wafil aiman, pada tangan kanan. Warubbamal aisar, kadangkala Nabi memakai pada tangan kiri. Selalunya Nabi memakai cincin pada tangan kanan. Adapun detail tentang cincin kita telah pelajari dalam kitab Syama'il. Ada satu bab yang khusus menceritakan tentang cincin baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya daripada sudut pemakaian Nabi, apakah yang Nabi suka? Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tib. Nabi sallallahu alaihi wasallam amat menyukai akan wangi-wangian. Tadi saya tertinggal, Nabi suka memakai cincin pada jari khinsar. Maksudnya jari yang paling kecil pada tangan kanan. Nabi suka memakai cincin pada khinsar pada tangan kanan, walaupun kadangkala ada pernah Nabi pakai pada tangan kiri. Lalu khinsar maksudnya jari yang paling kecil. Nah, kita panggil apa ni jari paling kecil? Jari kelingking tak silap. Lalu Nabi pakai pada jari kelingking pada tangan kanan cincin daripada perak tersebut. Lalu walaupun Nabi pernah memakai pada tangan kiri, seperti mana kata penulis buku Nurul Uyun. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tib. Nabi sallallahu alaihi wasallam amat suka kepada wangi-wangian. Dan Nabi akan meletakkan wangian pada badan. Nabi SAW amat menyuka wangian. Dan Nabi SAW tidak menyukai bau yang busuk. Lalu kadangkala bila ada bau yang busuk, Nabi SAW akan tegur. Lalu inilah akhlak Nabi SAW. Lalu Nabi SAW suka memakai wangian apa? Wa kana sallallahu alaihi wasallam yatatayyabu bil ghaliyah. Kadangkala Nabi SAW suka memakai wangi-wangian yang bercampur kasturi dengan ambar, cendana serta minyak. Al-ghaliyah, wangian ghaliyah, iaitu wangian yang bercampur kasturi, bercampur ambar, bercampur cendana serta minyak.
dan kadangkala wal miski wahdah, Nabi hanya memakai akan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hanya kasturi sahaja. Kadangkala Nabi suka wangian yang bercampur dan Nabi pakai, dan kadangkala hanya kasturi sahaja. Lalu ini wangian yang Nabi SAW suka untuk pakai. Selain daripada itu, di sini kita nampak baginda Nabi SAW banyak meletakkan minyak pada rambut baginda. Wa yuksiru duhna ra'sih wa lihyatih. Nabi SAW suka untuk meletakkan minyak yang banyak pada rambut dan janggut baginda. Ini pun kita telah belajar dalam kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah bagaimana banyaknya Nabi SAW meletak minyak pada rambut baginda. Itu ada satu bab yang khusus menceritakan tentang Nabi meletak minyak pada rambut. Lalu Nabi banyak meletakkan minyak di rambut dan juga janggut baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa yaddahinu ghibban wa yaktahilu witran, kata penulis buku. Baginda Nabi SAW juga kadangkala Nabi SAW kerap bercelak dengan bilangan witir, dengan bilangan ganjil. Lalu ini pun kita dah baca dalam Asy-Syama'ilul Muhammadiyah bagaimana apa celak yang Nabi suka pakai, berapa kali Nabi pakai, bilakah waktu Nabi pakai. Ada tajuk yang khusus berkenaan tentang celak dalam kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah yang kita telah baca. Seterusnya kita nampak di sini kata penulis buku Nurul Uyun, wa yuhibbut tayammun. Nabi SAW menyukai ketika mana menyikat rambut, ketika mana memakai na'al, capal, dan juga ketika mana untuk membersihkan diri. Bahkan pada kebanyakan perkara Nabi suka memulakan dengan kanan. Wa yuhibbut tayammun fi tarajjulih. Nabi menyukai mendahulukan yang kanan ketika mana menyikat rambut. Wa tana'ulih, ketika mana memakai selipar dan capal. Wa fi tuhurih, ketika mana membersihkan diri dan bersuci. Wa fi sya'nihi kullih, bahkan Nabi suka mendahulukan bahagian kanan pada kebanyakan daripada urusan baginda. Lalu Nabi SAW suka untuk mendahulukan yang kanan pada menyikat rambut, pada memakai capal dan kasut ataupun selipar, pada membersihkan diri. Maka ini pun kita boleh amalkan bagaimana Nabi SAW suka untuk mendahulukan yang kanan pada kebanyakan urusan baginda. Nabi SAW juga pernah melihat ke dalam cermin. Lalu sebab itu Nabi mengajar kepada kita doa ketika mana melihat cermin. Wa yanzuru fil mir'ah. Nabi juga pernah menggunakan cermin. Lalu daripada situ kita belajar adanya doa ketika mana melihat cermin. Seterusnya Nabi SAW kerana kerapnya Nabi memakai minyak pada rambut, walaupun ada kala Nabi tak pakai, tapi kerapnya Nabi memakai minyak pada rambut. Kata penulis buku Nurul Uyun, wala tufariquhu qaruratud duhni fi safari. Nabi SAW tidak akan sesekali meninggalkan botol minyak walaupun pada waktu permusafiran. Lalu Nabi SAW pada waktu musafir, Nabi SAW tidak meninggalkan minyak rambut. Minyak rambut pun Nabi bawa. Kerana kita dah tahu Nabi SAW suka kelihatan kemas pada rambut baginda, dan Nabi SAW kerap meletakkan minyak pada rambut dan juga baginda dan rambut dan juga janggut baginda. Antara perkara yang sentiasa Nabi bawa, kata penulis buku, wal mukhulah. Nabi juga sentiasa membawa pada waktu musafir peralatan celak. Wal misht, iaitu sikat. Was siwak, dan sugi. Nabi SAW tidak pernah berpisah daripada sugi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ini antara yang mana Nabi SAW lakukan. Wa yastaku fil lailah. Nabi SAW sentiasa bersugi walaupun pada waktu malam. Wa qabla an-naum. Nabi SAW bersugi sebelum tidur. Wa ba'da an-naum, ketika mana bangun daripada tidur. Wa indal qiyam, ketika mana bangun untuk beribadah pada waktu malam. Wa inda khurujihi li salati subuh, dan ketika mana keluar untuk menunaikan solat seperti solat subuh dan lain-lain.
Lalu daripada sini kita belajar bagaimana Nabi sangat mengambil berat tentang sugi, bagaimana Nabi sangat mengambil berat tentang sugi dan juga tentang miswak. Moga-moga kita boleh mengambil berat tentang sugi. Saya boleh mengambil berat tentang sugi kerana ianya adalah antara amalan yang Nabi ambil berat. Bahkan kita pernah belajar dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum bagaimana baginda Nabi SAW sebelum wafat, ketika mana melihat Abdul Rahman bin Abu Bakar masuk berjumpa dengan baginda dengan sugi, walaupun pada waktu itu tak boleh berkata-kata, tetapi bila Nabi asyik tengok sugi, Aisyah faham yang mana Nabi SAW suka akan untuk bersugi pada waktu itu. Maka moga-moga kita mengambil berat tentang sugi. Kita baca tadi, pada waktu malam Nabi bersugi, sebelum tidur, ketika mana nak berdiri untuk qiyam, ketika mana nak keluar untuk solat subuh, dalam waktu yang singkat bangun daripada tidur, ketika mana qiyam malam, ketika mana nak pergi solat subuh, berapa banyak yang Nabi SAW bersugi. Moga Allah istiqamahkan kita dengan sugi. Walaupun tak menjadi masalah kita nak guna berus gigi, ubat gigi dan sebagainya, tapi ambil berat juga tentang kepentingan sugi, yang mana banyak yang digalak, banyak keadaan yang digalakkan untuk bersugi. Ketika mana nak membaca Al-Quran, ketika mana nak berwuduk, dalam mazhab Syafi'i bahkan sebelum solat, maka banyak keadaan yang kita digalakkan untuk bersugi. Lalu sepatutnya kita ambil berat tentang sugi. Bahkan itu adalah antara amalan ketika mana sebelum Nabi wafat, Nabi SAW lakukan, dibantu oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka patut kita ambil berat tentang sugi. Lalu kalaulah kita tak ada, kita belilah mana-mana. Banyak tempat ada jual sugi, harga pun tak mahal, kadang-kala RM2, RM3. Kita beli banyak-banyak, kalau hilang kita ada simpanan. Kadang-kala bila kita nak mula amalkan sunnah, sentiasa hilang. Ada je ujian dan cabaran bila kita nak amalkan sunnah. Lagi-lagi ianya adalah sunnah yang besar, sunnah yang besar, sunnah yang mana sunnah yang hebat. Maka sebab itu kita ambil berat, beli sugi banyak-banyak dan galakkan diri kita, ahli keluarga kita. Lagi bagus kalau kita mampu anak-anak kita, kerana benda yang dah dibiasakan daripada kecil sukar untuk ditinggalkan pada waktu yang besar. Kita baru nak mula bersugi itu yang susah. Akan tetapi apabila Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, anak-anak kita biasakan daripada kecil, maka insya-Allah dia akan istiqamah sampai bila-bila. Maka ini tentang sugi yang mana kita nampak semakin hilang daripada masyarakat kita. Kalau dekat Mekah, Madinah kita pergi tak ada masalah, sebab mana-mana orang jual sugi. Sebelum solat kiri kanan kita orang sugi, lelaki dan wanita semuanya bersugi, kanak-kanak pun ada sugi. Sebab itu dah menjadi kebiasaan. Tapi di negara kita amat jarang untuk menjumpai orang yang menggunakan sugi. Ada, tetapi amat jarang. Moga-moga kita tergolong daripada kalangan orang yang menghidupkan sunnah sugi, miswak di negara kita. Amin ya rabbal alamin. Betul Kak Siti Zawiyah, kita biasakan daripada kecil anak-anak kita bersugi. Lalu Ayu Muhammad kata dah istiqamah. Alhamdulillah. Moga Allah istiqamahkan saya dan setiap daripada kita, kerana sebenarnya itu adalah amalan yang Nabi SAW kerap lakukan. Bahkan itu adalah antara amalan yang Nabi SAW buat ketika mana sebelum wafat, yang mana kita dah baca dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Seterusnya kata penulis buku Nurul Uyun, wa kana sallallahu alaihi wasallam yahtajim. Nabi SAW juga berbekam. Nabi SAW juga berbekam. Lalu itu yang mana kita nampak antara yang Nabi SAW buat adalah Nabi SAW juga berbekam. Seterusnya gurauan-gurauan Nabi SAW. Maka kebanyakan daripada gurauan ini adalah gurauan yang mana kita dah belajar dalam kitab Syama'il. Kebanyakan daripada gurauan ini adalah gurauan yang mana kita pernah belajar dalam kitab Syama'il. Cuma ada satu gurauan yang penulis buku Nurul Uyun sebutkan di sini yang tidak disebutkan dalam kitab Syama'il. Maka kita nak baca serba sedikit tentang gurauan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka di sini kata penulis buku, wa kana sallallahu alaihi wasallam yamzah, Nabi SAW juga pernah bergurau, wala yaqulu illa haqqa, namun Nabi bila bergurau, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkata-kata kecuali yang benar. Itu kita dah baca ketika mana di dalam Syama'il Muhammadiyah tentang detail gurauan-gurauan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu di sini penulis buku Nurul Uyun bawakan begitu banyak tentang contoh-contoh gurauan Nabi. Tetapi yang kita tak baca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah adalah kisah berikut. Apakah kisah dia? Maka pada waktu itu waja'athu sallallahu alaihi wasallam imra'atun. Pernah satu ketika ada seorang wanita datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka wanita itu mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna zawji marid, sesungguhnya suamiku sakit. Lalu dia dalam keadaan risau tentang suami dia. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, suami aku sakit. Wa huwa yad'uka, dan suamiku memanggil kamu, menjemput kamu untuk datang ke rumah, dan pada waktu itu mendoakan dia. Maka waktu itu Nabi SAW bergurau. Apakah gurauan Nabi? Sabda Nabi SAW, la'alla zawjaka alladhi fi ainaihi bayat. Nabi SAW bersabda, mungkin suamimu adalah orang yang barangkali ada putih pada kedua matanya. Nabi kata begitu. Oh, suami kamu jemput, barangkali suami kamu adalah orang yang ada putih pada matanya. Maka pada waktu itu wanita tu terfikir, putih pada mata. Maka isterinya pada waktu itu terus balik ke rumah dan terus membuka mata suami dia. Faraja'at wa fatahat aina zawjiha. Dia balik rumah, dia terus buka mata suami dia. Dia nak tengok adakah ada putih pada mata suami dia. Maka pada waktu itu suami dia bertanya, kenapa ni? Tak pernah buat macam ni, kenapa tiba-tiba nak tengok mata? Maka wanita itu berkata, Nabi SAW telah memberitahuku bahawa pada kedua matamu ada warna putih. Maka suami dia pun pada waktu itu tegur isteri dia, ma'ab'ada zihni, alangkah jauhnya pemahaman kamu. Adakah ada manusia yang tak ada putih pada mata? Semua manusia ada putih pada mata. Sebenarnya Nabi sekadar nak bergurau dengan kamu. Lalu Nabi SAW nak bergurau kerana Nabi lihat dia dalam keadaan risau, dalam keadaan pada waktu itu, dalam keadaan risaukan kesihatan suami dia. Maka Nabi SAW bersabda, maka mungkin suami kamu barangkali dekat mata dia ada warna putih. Maka pada waktu itu dia lurus. Wanita ni lurus, dia lurus pada waktu itu. Maka dia balik rumah. Dalam riwayat menyebut dia terus buka mata suami dia. Suami dia pun terkejut, tengah sakit, maka pergi buka mata dia. Maka bila dia ceritakan kepada suami dia tegur dia, ma ab'ada dhihnak, kenapa engkau tidak faham? Sebenarnya Nabi sekadar nak bergurau, ada tak manusia yang tak ada putih? Semua manusia ada putih pada mata. Maka di sinilah kita nampak bagaimana Nabi SAW bergurau dengan orang yang pada waktu itu mungkin dalam keadaan pada waktu itu sedih. Nabi nak gembirakan mereka, dan juga Nabi SAW nak bergurau dengan mereka. Tetapi gurauan Nabi tidak pernah kecuali yang benar. Lalu ini serba sedikit yang kita belajar pada malam ini tentang akhlak Nabi SAW. InsyaAllah esok dalam ulang kaji sirah kita akan belajar berkenaan tentang putera-puteri Nabi, tentang pakcik-pakcik Nabi, tentang maula-maula Nabi, tentang khadam-khadam Nabi. InsyaAllah kita akan belajar esok insyaAllah. Moga-moga bermanfaat perkongsian yang tidak seberapa pada malam ini yang kita ambil daripada kitab Nurul Uyun. Moga-moga adanya manfaat. Terima kasih kepada sahabat yang bersama. Kita jumpa nanti esok jam 6.30 ataupun 6.35 pagi. Kita tengok bila subuh dah selesai, kerana subuh pun dah lewat pada sekarang ni. InsyaAllah kita jumpa lepas subuh jika diizinkan oleh Allah.
dalam perkongsian hadis, pembacaan kitab Riyadhus Salihin. Moga-moga bermanfaat. Terima kasih kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.